Baru-baru ini terdapat beberapa laporan dan kebimbangan yang mengatakan bahawa ekonomi global kini berada dalam keadaan bahaya dan semakin menghampiri kepada kemelesetan. Umum mengetahui bahawa dunia berhadapan dengan beberapa krisis yang mencabar. Antaranya, krisis tenaga dan makanan yang semakin meruncing, perubahan iklim, pandemik COVID-19 serta konflik akibat peperangan Rusia-Ukraine yang dikatakan telah membawa kepada risiko kemelesetan ekonomi dan Malaysia juga tidak terkecuali merasai tempiasnya. Merujuk kepada jangkaan yang dikeluarkan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF tahun 2023 merupakan tahun yang amat mengerikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun kadar inflasi dijangka kekal tinggi, tetapi kebarangkalian bagi Malaysia akan berhadapan dengan kemelesetan teknikal ekonomi tahun hadapan adalah rendah berbanding negara lain. Namun begitu, adakah rakyat Malaysia bersedia sekiranya negara menghadapi krisis kewangan? Dan apakah antara kesan jika berlaku kemelesetan ekonomi khususnya terhadap wanita? Okey, baik. Itu dia tadi sedikit sebanyak pendahuluan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kemelesetan ekonomi. Apakah persediaan wanita? Baik, tanpa membuang masa lagi, Fiza, ayo kita perkenalkan satu-satunya tetamu kita di studio pada hari ini, iaitu Dr. Elia Nabila Abdul Bahari yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih Waina dan Fiza kerana menjemput saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Okey. Sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, saya kira saban tahun rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat kita yang rasa runsing, gusar bila orang cakap ataupun berita-berita yang dikongsikan tentang tahun depan bakal berlakunya kemelesetan ekonomi. Jadi apa yang kita perlu cakna, perlu tahu, nak dikongsikan kepada penonton kita, apa yang kita faham tentang kemelesetan ekonomi itu sebenarnya, Doktor? Okey, terima kasih kerana soalan tersebut. Okey, kita sekarang ni baru sahaja beralih daripada fasa pandemik ke endemik pada tahun ini, dan di mana kita tahu bahawa dalam tempoh pemulihan itu kita tahu kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 pandemik. Sebab kita melihat kepada jangkaan pakar ekonomi dunia, di mana termasuklah daripada IMF, World Bank dan juga CEO antarabangsa menjangkakan bahawa tahun hadapan keadaan ekonomi kita akan merudum pada 2.7%. Kalau kita lihat pada tahun ini 3.2%, di mana lebih rendah daripada tahun lepas. Iaitu sebanyak 6% pada tahun 2021. Kalau kita lihat zaman tahun lepas masih lagi pandemik, di mana sekarang endemik sepatutnya adalah lebih baik, tetapi kita punya pertumbuhan ekonomi secara global adalah menurun. Jadi itu bermakna kalau kita ikutkan kepada pendapat ekonomi daripada Ian Gordon mengatakan bahawa fundamental ekonomi dunia masih belum kukuh. Di mana kalau kita lantun bola, biasanya kalau kita setiap economic crisis, contohnya Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis, bila kita jatuh merudum, kita akan bounce back. Tetapi untuk COVID-19 pandemic, setelah kita bangkit daripada economic recession pandemic, kita lantunan kita tidak berapa kuat, di mana asas ekonomi kita tidak berapa kukuh. Tambahan pula sebab dia berlaku secara global, berlaku di Amerika, di mana Federal Reserve itu sama juga Central Bank di Malaysia itu di US, dia telah menaikkan interest rate sebanyak 4 kali sekarang kepada ke 4.5%. Inilah untuk menangani inflasi. Tetapi dia mempunyai kesan sampingan yang lain. Sebab bila kenaikan interest rate ni, dia akan memberi kesan kepada kos kredit yang mahal. Maksudnya kalau kita ada bisnes, kita nak buat refinance, kita nak besarkan perniagaan, kita tidak mendorong ke arah itu. Jadi tujuan untuk peningkatan interest rate ni itu kita kata contractionary monetary policy. Dia nak mengurangkan ekonomi aktiviti untuk nak menurunkan inflasi. Tapi dia ada kesan lain, menjaskan keupayaan fiskal pula. Okey. Baik. Doktor, kita dah faham yang mana kemelesetan ekonomi ini pasti akan berlaku. Global lebih teruk, walaupun di Malaysia tidaklah seteruk negara-negara lain, tetapi kegawatan ekonomi itu, kemelesetan ekonomi itu tetap masih akan berlaku. Kita nak bercakap dari faktor persediaan, Doktor. Persediaan bagaimana, aspek bagaimana yang kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya wanita, perlu titik beratkan? Okey, sebelum saya pergi kepada persediaan, saya melihat kepada situasi di Malaysia dulu.
Sebab kita melihat kepada sejarah dulu, lesson learned daripada global financial crisis, berlaku krisis ekonomi di US, tetapi impak dia kepada Malaysia beberapa kuarter suku selepas itu. So tidak mustahil bagi Malaysia juga terkesan. Maknanya kita tidak boleh kata kalau ikutkan daripada bank negara kita kurang terkesan, sebab dalam sekuan ketiga kita pada tahun ini kita punya pencapaian pertumbuhan ekonomi ialah 14.2%. Benar sangat tinggi. Walau bagaimanapun jangkaan kita pada tahun hadapan adalah 5%. Di mana walaupun kita punya economic growth adalah lebih tinggi berbanding dunia 2.7%, tetapi still menunjukkan penurunan. Itulah satu indikator recession juga. So kita perlu berjaga-jaga sebagai wanita di Malaysia, dan kita mempunyai beberapa setiap orang punya peranan yang berbeza. Contohnya macam wanita, kita ada golongan T20, M40, B40. So yang terkesan ialah kepada B40 dan M40 juga. Dan T20 juga mempunyai peranannya sendiri. Okey, kalau bila kita bercakap tentang persediaan, ada dua perkara lah. Satu tentang saving, simpanan, dan juga menjana pendapatan untuk menghadapi waktu-waktu di luar jangka. Okey. So yang pertama ialah untuk meningkatkan pendapatan, terutamanya untuk golongan terkesan. Of course, katakanlah dia mempunyai kelayakan akademik hanya sekadar di peringkat tahap yang rendah. Dia nak menjana, dia nak mendapatkan pendapatan yang lebih agak sukar untuk dia nak tak boleh demand kepada majikan. So apa yang dia perlu buat adalah mungkin dia boleh bermula dengan pekerjaan secara gig untuk menambahkan pendapatan, ataupun boleh jadi sebagai freelancer, membuka perniagaan sendiri, perniagaan sampingan. Dan kita tahu juga wanita ni dia bukan saja perlu dia perlu bekerja untuk menghadapi masalah ekonomi, tetapi dia juga punya tanggungjawab lain untuk nak menyara dan perlu mengimbangi antara kerjaya dan juga keluarga. Dan pemerkasaan wanita, program pemerkasaan wanita itu perlu dikemaskinkan dan perlu diperhebatkan. Contohnya untuk meningkatkan pendapatan. Contoh kalau kita kata wanita perlu berniaga, jangan pula orang yang dah bekerja, yang dah mempunyai pendapatan tetap berhenti dan berniaga. Dan itu yang berlaku semasa pandemik. Sebab bila kita kata okey, semua orang berniaga untuk menambahkan pendapatan, tapi keperluan itu adalah terutamanya orang yang terkesan. Contohnya kalau kita nak berniaga, kita jangan kata tengok orang jual barang A, kita pun nak jual barang A. Orang jual barang B, kita berjual barang B. So kita melihat kepada potensi diri. Kalau misalnya kita katakan pandai memasak, kita perlu fokus pada passion memasak untuk jadikan sebagai produk untuk berniaga. Katakan menjahit dan juga sebagainya, mengikut potensi yang berbeza. Ini apa doktor katakan tadi, kalau kita dalam proses persediaan itu tadi, kita perlu menambah kemahiran kita untuk kita menambah pendapatan kita. Kita dah dengarkan apa yang doktor katakan. Kita juga nak dengarkan pandangan daripada penonton-penonton kita yang mana mereka juga dah pun ada sesuatu dalam pemikiran mereka. Jika berlakunya kemelesatan ekonomi ini, apakah langkah-langkah dan juga persediaan-persediaan yang akan terus mereka lakukan? Mungkin macam tadi tu, nak memasak ke, tanam sayur ke? Dah bersedia ke belum? Kita dengarkan. Kalau nak cakap pasal tu, semua orang pun takkan bersedia kan. Tapi if it happen, of course kita kena prepare dari sekarang. Avoid untuk berbelanja benda yang unnecessary. Sekarang ni tiba masa untuk korang pilih benda apa yang necessary, benda apa yang tak necessary, benda yang tak penting ataupun benda yang boleh jatuh harga. Kalau boleh, avoid untuk beli dulu. Contohnya kalau kereta, guna dulu apa yang ada. Jangan upgrade ikut orang sekeliling, you know. Saya dah buat sehabis baik sebagai rakyat yang fikirkan saya punya future. Jadi saya dah prepare savings. Tapi hopefully saya mendoakan kita tidaklah merosot seteruk-teruknya supaya kita stable lah sikit. Kita kena bersedia. Apa pun mental kita, mindset kita kena kuat, strong, sebab itu apa yang kita kena ada dalam life, hidup kita, life kita. Sebab kita kena berani cuba benda baru, kita kena berani berdepan dengan apa segala masalah. Sebab apa? Benda tu yang akan membuatkan kita lagi strong in the future. Bella rasa tak ada orang yang akan bersedia dengan apa-apa kejatuhan sekalipun. But of course, as a citizen and as a rakyat Malaysia kan, kita kena sentiasa ready dengan apa jua yang berlaku dalam negara kita. Saya bersedia, insyaAllah saya bersedia dengan saya memang seorang yang berjimat cermat orangnya, dan saya ada tanggungjawab juga. Saya ada keluarga, saya nak kena jaga. InsyaAllah saya bersedia. Tapi kalau boleh kita nak diperjauh
jauhkanlah benda-benda yang macam ni kan, sebab kita pun nak terus berkarya. Bila kejatuhan ekonomi ni sudah tentunya karier saya sedikit sebanyak akan mengalami masalah juga, tapi insyaAllah saya bersedia. Yang sebenarnya pun dah mula bersedia untuk merancang kewangan mereka. Macam tadi doktor katakan tadi, ramai yang memang dah buat persediaan awal dari segi simpanan. Kalau dulu mungkin simpan 6 bulan, sekarang dah belajar daripada pandemik, dulu simpan dalam tempoh setahun dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang simpanan tu tadi, doktor dah katakan tentang simpanan dan juga tentang menambah pendapatan. Jadi bila kita cakap tentang wanita ini, ada besar peranannya, terutama sekali bagi mereka yang bergelar ibu. Di rumah ni mereka bukan saja kadang-kadang menguruskan urusan rumah, tapi mereka juga merupakan menteri kewangan, keuangan. Jadi dalam kita membuat langkah-langkah kepersediaan ini, kalau berlaku ataupun tidak kemelesetan ekonomi ini, dengan apa yang berlaku rentetan daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya, ramai juga yang dah pun mula terkesan. Jadi sebagai seorang wanita, selain daripada simpanan itu tadi, bagaimana cara untuk mereka membantu untuk mengukuhkan ekonomi keluarga? Mungkin melalui kaedah penjimatan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat dari segi kaedah perbelanjaan, kita perlu berjimat untuk memastikan bahawa kita perlu menguruskan wang secara bijak. Sebab kalau kita tengok daripada pendapatan kita pun, kadang kita nak meningkatkan pendapatan, kita juga ialah setiap orang punya potensi yang berbeza. So kita perlu melakukan tindakan perbelanjaan berhemas. Contohnya kalau peranan ahli keluarga yang lain juga sangat penting. Contohnya tidak terlalu demand. Contohnya kalau kita ada anak-anak tidak terlalu demand yang tinggi. Katakanlah waktu cuti sekolah banyak nak pergi ke jalan-jalan memerlukan kos yang tinggi. So memerlukan sokongan daripada ahli keluarga juga. Dan maknanya kalau katakanlah langkah penjimatan, katakanlah lauk katakanlah 5 kurang kepada 3 ataupun kurang kepada mungkin kurang kepada 2. So dia memerlukan satu langkah penjimatan secara bersama dalam keluarga. Dan juga kalau melihat kepada saving, simpanan, katakan kita kalau ikut kepada bank negara, kita punya gaji sara hidup kita, kalau katakan keluarga punya 2 anak, itu baru 2 anak, memerlukan sekurang-kurangnya 6,500 kalau berada di Klang Valley. Tetapi kalau bagaimana pula yang tak mencapai pendapatan isi rumah sebanyak itu, dan kita memerlukan simpanan selama sekurang-kurangnya 6 bulan lah. Sebab kalau kita dapat buat simpanan setahun lagi bagus. So kalau 6 bulan kita memerlukan 39,000. So adakah kita mampu untuk buat simpanan sebanyak itu? So di samping kita kalau kita boleh simpan katakanlah 500 sebulan ataupun 200 sebulan, kita cuba meningkatkan tambah jumlah simpanan setiap bulan. Sebab kita tak tahu jangkaan ekonomi Malaysia ini kita minta dijauhkan. Kita tak tahu, mungkin salah seorang daripada ahli keluarga yang mungkin dibuang kerja, sebab itu adalah sinonim dalam mana-mana krisis ekonomi. Mungkin juga pemberhentian kerja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lembab, mana syarikat kecil-kecil terpaksa ditutup, dan dia akan memberikan kesan dan stres kepada setiap keluarga. Kita dengar pun dah jadi stres juga. Tapi boleh tak nak tambah satu soalan, doktor? Kadang-kadang bila kita cakap tentang simpanan ini, kita bercakap tentang bagi mereka yang berkemampuan. Tapi ada dalam kalangan kita ini memang gaji dia memang cukup-cukup makan saja, doktor. Kadang-kadang nak tunggu nak sampai hujung bulan tu dah tak ada duit, dah tinggal RM10 dalam poket. Jadi bagaimana kita nak melihat konsep simpanan ini kepada golongan-golongan sebegini? Okey, sebenarnya saya juga ada membuat kajian berkenaan dengan perbelanjaan dan juga simpanan. Kalau kita lihat kepada, kita ada pelbagai golongan yang T20, M40 dan B40. Dan termasuklah golongan profesional dan juga single lah kepada pekerja asas yang elementary workers yang kelulusan SPM, dan juga pekerja asas ni dia kalau kita lihat adakah income dia cukup. Kebanyakan boleh kita katakan dalam 40% kita mengatakan cukup. Sebab dia bergantung kepada bagaimana kita berbelanja. Walaupun dengan katakan kita kata gaji minimum kita 1,500 di Malaysia, mereka boleh siap boleh hantar 500 ke kampung. Kalau itu kalau kita cuba cek balik berapa banyak yang kita hantar kepada ibu bapa. Kalau dia bergantung kepada memilih kepada keperluan berbanding dengan kehendak. Sedangkan orang yang T20, katakan dia mempunyai gaji katakan 7,000 pun tidak cukup. Jadi itu ialah melihat kepada bagaimana kita menilai sama ada apakah keperluan dan kehendak, dan bagaimana kita mengendalikan
kelangsungan hidup tu secara bersama dalam keluarga. Okey, baik. Ini saya teringat, saya terbaca satu ciapan di Twitter ni. Dia kata sekarang ni hidup di Lembah Kelang ni gaji 10,000 pun tak cukup. Dia buat tanda soal begitu. Mungkin ini yang dirasakan ataupun yang sedang dilalui oleh beberapa orang dalam masyarakat kita setakat ini. Dan banyak lagi kita nak tanya kepada doktor, terutamanya tentang bagaimana kita sebagai sumber pendapatan isi rumah tu nak memastikan walaupun ada banyak komitmen tetapi simpanan itu masih lagi perlu menjadi keutamaan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga sedikit tentang bagaimana sekiranya menjelang tahun hadapan ni kan, mereka yang dalam akaun bank mereka masih lagi tidak mempunyai savings yang mencukupi, simpanan yang tidak mencukupi. Mungkin rata-rata yang dengar sekarang ni berasa takut, gelabah, apa sebenarnya yang mereka boleh lakukan yang walaupun tinggal beberapa hari sahaja lagi menjelang 2023 ini, masih lagi ada sinar harapan untuk mereka mula melakukan simpanan dan sebagainya, doktor. Okey, bercakap tentang sinar harapan ni, kita melihat kepada kita perlu menjana sekarang. Kita akan menjanakan pendapatan waktu sekarang. Sekarang ni kita kata kita belum lagi dalam keadaan economic recession. Sebab kalau kita kan dalam Bank Negara kata kita terkesan, kita mungkin tidak terkesan ataupun kita mungkin lambat terkesan. So pada waktu inilah waktu yang sesuai untuk kita menjana pendapatan dan menjana ekonomi keluarga. Sebelum berlaku, orang kata sediakan payung sebelum hujan. So pada masa inilah waktu yang sesuai, di mana kalau kita tengok sekarang banyak syarikat yang masih lagi mengambil pekerja pada waktu era pandemik dan juga endemik, dan ada juga dibantu dengan sokongan oleh kerajaan. So jadi pada waktu ini kalau yang mana yang belum kerja, cepat-cepatlah bekerja. Dan janganlah honeymoon. Lepas saya tahu baru saja ramai yang bergraduat. So janganlah honeymoon terlalu lama dan cepat-cepat mencari pekerjaan. Dan orang kata kalau kita nak terima belanja besar, kita cepat masuk dalam kapal. So maksudnya kita tetap berada dalam satu landasan yang selamat, berada dalam kalau orang yang boleh bekerja berada dalam pasaran buruh, mana yang boleh berniaga berada dalam membina empire perniagaan dalam waktu sekarang sebelum berlaku. Betul, orang kata jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Kalau masih lagi diberi kekuatan untuk bekerja, mula bekerja daripada sekarang. Di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada penonton-penonton kita untuk menaikkan semangat mereka, untuk mereka membuat persediaan dan juga persiapan awal sebelum berlakunya sebarang kemelisitan ekonomi dan sebagainya. Sebagai seorang wanita khususnya, bagaimana cara untuk kita membantu mereka untuk mempunyai simpanan dan juga dompet wang mereka sendiri, doktor? Okey, sebagai wanita kita mempunyai kewajipan untuk bekerja, dan setiap wanita harus bekerja dan juga tanggungjawab terhadap keluarga. So pertama sekali, di samping kita bekerja, kita perlu ada kekuatan dari segi mental dan juga emosi, sebab kita perlu mengandalkan kedua-duanya. Dan kita perlu bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan dengan dalam tempoh sekarang adalah sebagai langkah penjimatan, mengubah corak perbelanjaan lebih kepada keperluan berbanding kehendak. Dan kalau masa kata tadi dengan kalau boleh kita tanam mana yang kita boleh jimatkan, kita boleh jimat. Tanam cili sayur dan pelbagai lagi yang lain, dan kita boleh buat simpanan dari sekarang. Sambil menjana pendapatan. Tapi kalau boleh tanam duit di sekeliling rumah, dah tanamlah. Kalau menghasilkan buah kan ada. Itu saya bagi umawan. Tapi ada juga saya baca yang dikongsikan di media sosial, walaupun ada dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang mereka ini merupakan suri rumah, tapi mereka melakukan pelbagai cara untuk menjana pendapatan melalui kemahiran mereka, seperti doktor katakan tadi, dengan memasak, buat masakan ataupun buat kuih dan sebagainya. Dan ada juga yang membuat hasil-hasil craft, dan wang yang diberikan oleh suami untuk perbelanjaan bulanan di orang kata dirancang dengan sebaik mungkin, dan mereka ada duit simpanan yang bila berlaku kesusahan kepada pasangan mereka boleh bantu pula pasangan melalui duit simpanan tersebut. Wanita tak boleh bergantung harap kepada pendapatan suami, dan mereka perlu menjana sendiri. Dan di samping itu juga memandangkan kita juga beralih kepada digital ekonomi, setiap wanita perlu ada kemahiran digital. Bagaimana untuk memasarkan produk secara digital, bagaimana untuk membuat perniagaan transaksi secara digital, semua perlu ada kemahiran. Saya suka poin terakhir dari doktor tu, sebab kadang-kadang kalau kita terlalu fokus untuk skill kita sahaja tanpa memikirkan tentang pemasarannya bagaimana, mungkin ini yang akan menyukarkan kita untuk mencari pendapatan lebih. Baik, saya rasa itu konklusi yang terbaik untuk topik kita pada hari ini, kemelisitan ekonomi, apakah persediaan wanita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahari yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakultas
Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih bersama saya. Terima kasih. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh doktor itu tadi dapat memberi manfaat dan juga membuka mata seminda anda, penonton-penonton wanita hari ini dan juga kami ini di studio untuk sama-sama kita belajar untuk membuat persediaan awal dan juga cara terbaik untuk kita membuat simpanan dan kita melihat, menilai potensi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh lakukan untuk menjana kewangan tambahan.